Let's look at question number 23. Okay, so two fair dice are tossed. Both numbers are added up. Show that the probability of getting a sum of 7 is 1 over 6. A pair of dice is tossed 100 times and the sum is observed on each occasion. What is the probability of getting more than 25 occasion where the sum is 7? So, kita ada dua soalan kat sini. Kemudian dia tanya lagi, how many tosses will be required in order that the probability of getting at least 17 is 0.9 or more? Kita ada kali ketiga. So, kita ada 3 soalan kat sini. So, kita jawab dulu soalan pertama. 2 dice yang fair Okay, so untuk jenis soalan yang dice ni, yang melibatkan dice saja, better awak buat jadual. So, di sini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dalam example kalau keluar soalan dice, buat table supaya awak nampak. Okay, so ini untuk dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so dice pertama, ni dice yang kedua. So ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia cakap both numbers are added up. Dia tambah. So 1 tambah 1 dapat 2, 2 tambah 1 3, 4, 5, 6, 7. Ni 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian 2 tambah 2, 4, 5, 6, 7, 8. Sini 5, 6, 7, 8. Kemudian 3 tambah 3, 6, 7, 8, 9. 3 tambah 4, 7, 8, 9. Kemudian 4 tambah 4, 8, 9, 10. 4 tambah 5, 9, 10. Kemudian 5 tambah 5, 10, 11. Ni 12. Okay. So, dekat sini awak tahu ini hasil-hasil tambah dia. Okay. Tetapi yang dia cari adalah hasil tambah yang menyebabkan dia dapat 7. Okay. So, hasil tambah yang menyebabkan dia dapat 7. Jadi, awak kena check mana yang menyebabkan dia dapat 7. So, this area lah. This one, this one, this one, this one, this one, this one. Okay. So, cuba kira ada berapa. Ada berapa probability yang dapat 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ada 6 kan? So, kalau kita buat probability getting 7. So, dia akan jadi total N7 adalah 6 je lah. Total semua ni, space ni kalau awak tengok 6 dapat 36. So, 6 bahagi 36, kita dapat jawapan dia adalah 1/6. So, kita dah shown. Okay, kemudian soalan seterusnya. Dia kata, a pair dice is tossed 100 times and the sum is observed on each occasion. What is the probability of getting more than 25 occasion where the sum is 7? So, dia adalah binomial dekat sini. Kerana apa? Kerana dia dah bagi tahu dia buat dalam 100 identical trials. So, maksudnya 100 kali dia buat benda yang sama. Eksperimen tu berlaku pada 100 kali. So, saya tahu X follow binomial 100 di mana probability of success dia untuk dapatkan getting 7 adalah 1/6. Okay. So, dia suruh cari more than 25 occasion. So, dia nak cari X greater than 25. Okay. So, kalau kita tengok sini, 1/6 ni dia adalah, kalau kita tengok dekat sini kan, 1/6 ni dia tak ada dekat dalam table. Kenapa? Sebab probability kat situ 0.16667. Dia tak tepat. Okay, kalau nak guna kena tepat. Contohnya 0.1, 0.2, 0.2 macam tu. Dia tak boleh 0.16667. Dia tak tepat. So, bila dia tak tepat, kita kena guna formula. Tetapi, takkan awak nak guna formula, dia nak greater than 25. Awak nak buat sampai 26, 27 sampai ke 100, ke berpuluh banyak tu nak kena masukkan dalam formula. Jadi, kita akan guna normal approximation. Lagi senang. Okay? Daripada kita nak buat manual macam tu. Saya payah. So, kita nak buat normal distribution. So, macam mana nak buat? So, binomial nak transform menjadi normal, saya kena cari mean dulu. Di mana 100 times 1/6. So, times 100. So, kita dapat 50/3. Okay.
Betul ke? 100 darab 1/6. Ya, betul. 50/3. Kemudian variance dia, kita dapat NPQ So 100 darab 1/6 darab Q dia 5/6. So ni darab dengan 5/6. So saya dapat 125/9. So follow X follow normal 125 X follow normal 50/3 125/9. Okay, so now dia nak cari X greater than 25. Okay, X greater than 25 ni awak kena ingat 25 tu dia adalah binomial. So kita illustratekan dekat sini dulu. So 25. Saya nak lebih daripada 25. 25 tu tak termasuk. So saya nak sebenarnya 26, 27 dan 28 dan sampai 100. Okay, so saya akan labelkan menggunakan kotak macam ni. Okay, so ini yang kawasan yang saya nak. Yang mana saya dah dot-dot tadi tu, itu kawasan yang saya nak. So, kita kena buat continuity correction kita kat sini. Di mana dia start dengan first table saya ni, line dia start pada 25.5. Okay, sebenarnya saya kena tambah 0.5 dekat sini. Okay, lepas dah buat macam ni, baru transform dia menjadi Z. Okay, so dia adalah probability Z greater than 25.5 minus mean saya 50/3 over standard deviation saya square root 125/9. Okay, okay, kemudian cari ambil 2 decimal place sahaja. So 25.5 minus 50/3. Okay, so divide by square root 125/9. 125/9. So kita dapat 2.37. Okay, so dah settle dekat sini. Cari dalam table 2.37. Ini boleh terus direct guna table sebab dia dah memang greater than. Okay, so 2.37 nilai dia adalah, tengok dulu 2.3, lepas tu ambil yang ada 7. 0.0089. So 0.0089. Okay, so sekarang soalan yang ketiga tu dia kata how many tosses will be required in order that the probability of getting at least 1/7 is 0.9 or more. Sekarang ni dia tak bagi tahu dah. Dia follow normal and dia tu berapa. Tapi dia tahu probability of getting 7 adalah 1/6. Okay, tapi dia dah bagi tahu probability of X at least greater than equals to 1 mesti sama dengan 0.9 or more. 0.9 or more. So greater than equal to 0.9 lah sebenarnya. So kat sini kan kita memang dah tak boleh nak guna table terus direct kerana kita tak tahu pun N tu berapa. Okay, probability tu pun tak boleh nak guna table. Jadi apa yang kita buat, kita kena guna formula. So PS equals to X sama juga dengan untuk binomial NCX times probability of X times Q to the power of N minus X. However, kita takkan nak cari 1 sampai ke infinity, kan payah. Sebab kita pun tak tahu N kita tu berapa kan. So kita tahu juga nak cari probability of X greater than equals to 1. Kalau tengok dekat sini kan, ini 1 greater than equals to 1. Dia sebenarnya sama je kalau saya cari total probability adalah 1 tolak dengan yang kosong dekat sini. Okay, saya tolakkan mereka dua ni, saya akan dapatlah yang atas ni. So dia sebenarnya adalah 1 tolak PS equals to 0, which is greater equal to 0.9. Okay, so buat modification di sini. So sebenarnya saya tahu probability of X equals to 0 sebenarnya less than or equals to 0.1. Okay, jadi kita pun masukkan dalam formula. So NC0 times probability of success 1/6 to the power 0 times 5/6 N minus 0 which is N less than or equal to 0.1. Dan kita tahu NC0 adalah apa-apa C0 always 1. Contohnya awak try buat 5C0 1, 6C0 1. Guna kalkulator awak buat 7C0, awak kata tak dapat 1. So kalau ada NC0 dia tetap akan dapat sini 1. Okay, kemudian 1/6 to the power 0 ni pun 1. So saya akan left dengan 5/6 N less than or equal to 0.1. Dan kita akan guna log both side. So N log 5/6 less than or equal to log 0.1. Dan kita tahu log 5/6 ni dia adalah negatif. So negatif bila kita bawa pergi sebelah dia akan jadi equality sign tu bertukar. So dia akan jadi N greater than equals to log 0.1 divide by log 5/6. Okay, so sini saya akan nampak
log 0.1 divide by log 5/6. So, saya akan dapat jawapan dia 12.629. 12.629. So, kita nak N tu adalah benda yang boleh dikira kan. So, N tu sama dengan 13. Okay?